Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 26 Julai 2020. Nabawan kini kembali ke zon hijau selepas tiada lagi kes aktif dengan kebolehjangkitan di daerah itu semalam. Ia selepas pesakit terakhir yang menerima rawatan di daerah itu pulih. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, pesakit sembuh di Nabawan itu menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh seramai 373 orang. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan juga menurun kepada 4 kes berbanding 5. Daerah yang masih mencatatkan kes aktif, Tawau, Kota Kinabalu, Sandakan dan Putatan masing-masing 1 kes. Sementara itu, tiada pertambahan kes baru dilaporkan semalam menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Sabah kekal 384. Sehingga kini 83 orang masih menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 862 orang menjalani kuarantin di rumah. Masyarakat di Tawau diminta terus kekal patuh dengan arahan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dalam usaha menyekat penularan pandemik COVID-19. Komander Regimen 516 Askar Wataniah, Brigadier Jeneral Tan Sri Liew Yun Fah berkata, masyarakat perlu mengamalkan kawalan kendiri dan disiplin tinggi selain sentiasa waspada dan mengamalkan langkah pencegahan walau di manapun berada. Tegas Brigadier Tan Sri Liew, amalan penjarakan sosial memakai pelitup separuh muka, sentiasa membasuh tangan dan mengelak tempat sesak serta sempit perlu kerana boleh mendedahkan diri dan keluarga terhadap risiko jangkitan. Jangan semata-mata kita letak kepada kerajaan yang tanggungjawab untuk hapuskan COVID-19. Malahan semua rakyat, tanpa kerjasama semua rakyat, saya rasa kita tidak dapat atasi. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan kafe Sekolah Kebangsaan SK Merotai Kecil di Tawau. Brigadier Jeneral Tan Sri Liew turut menasihatkan mereka yang baru pulang dari luar negara supaya patuh arahan kuarantin oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS serta memberi maklumat yang betul. Sabah bakal mengeluarkan satu lagi produk minyak masak tempatan yang dijangka dilancarkan bulan depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata ia adalah produk minyak masak ketiga keluaran kerajaan negeri dan produk baharu itu dikendalikan Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB. Kilang minyak masak berkenaan terletak di Keningau. Datuk Syafiee yakin pembukaan kilang dengan produk minyak masak baharu itu akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan menjana pelbagai faedah kepada ekonomi negeri. Beliau ditemui pemberita selepas melawat beberapa kawasan dan bernama mesra dengan penduduk skim penempatan Lembaga Industri Getah Sabah di Tuaran. Pada 3 Februari lepas, Kerajaan Negeri Sabah melancarkan jenama produk minyak masak sendiri iaitu Best di Tawau, diikuti minyak masak jenama Gold di Sandakan. Mengulas lawatan ini, Datuk Syafiee berkata banyak kawasan boleh dimajukan di Tuaran, khususnya dari segi perikanan dan pertanian. Justru kerajaan negeri memperuntukkan 40 lot di kawasan pesisir laut di daerah itu untuk dijadikan pusat ternakan ikan. Lot berkenaan akan diberikan kepada belia dan kerajaan akan membantu menyediakan benih ikan untuk memastikannya dimajukan. Kerajaan negeri juga telah mengenal pasti beberapa kawasan di Kuala Penyu, Kudat, Kunak dan beberapa daerah lain untuk melaksanakan program seperti itu. Kebajikan seramai 84,179 pekebun kecil getah di negeri ini yang berdaftar dengan Lembaga Industri Getah Sabah LIGS akan terus diberi perhatian. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Suang berkata inisiatif itu termasuklah memastikan harga getah yang lebih tinggi berbanding di Semenanjung. Selain itu, penerokaan lebih banyak kawasan baharu bagi skim penanaman getah bagi meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar termasuk pemilikan tanah bagi peneroka getah. Cadangan dan pandangan terbaik dalam membela nasib para pekebun kecil getah di Sabah juga sentiasa dialu-alukan untuk tindakan lanjut.
Beliau berkata demikian dalam program mesra Ketua Menteri bersama Pekebun Kecil Getah, Tuaran. Sementara itu, pengurus LIGS Sabdil Tanjung dalam ucapannya berkata, skim Pekebun Kecil Getah di Tuaran diperuntukkan 3 hektar bagi setiap pekebun kecil. Katanya 1,047 hektar tanaman getah skim itu akan matang tahun 2022 melibatkan 349 pekebun kecil. Bagi tahun 2014 hingga 2016, sebanyak 416 hektar tanaman getah yang matang dan telah ditoreh melibatkan 105 pekebun di skim tanaman getah Tuaran di Sungai Damit, Tuaran. Ya, usaha membantu Pusat Darah Negara meningkatkan bekalan darah terus dipergiat menerusi program 5 minggu maraton derma darah yang menyasarkan 1,000 beg darah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal memuji inisiatif itu untuk membantu menambah bekalan darah yang diperlukan. Menurut Datuk Syafiee, program seumpama perlu dianjurkan secara berterusan terutama ketika dunia berhadapan COVID-19. Ini kerana lebih ramai yang memerlukan darah, antaranya pesakit talasemia, ibu mengandung dan juga mangsa kemalangan. Justru rakyat perlu tampil menderma darah demi menyelamatkan nyawa golongan yang memerlukan selain untuk kesihatan diri sendiri. Datuk Muhammad Syafiee menyatakan demikian sempena pelancaran program maraton derma darah anjuran Sabah Amnesty Blood Organisation di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Belia dan Sukan, Pung Jin Ze. Majlis Belia Sabah MBS mahu kerajaan memberi perhatian terhadap usaha menaik taraf capaian internet di negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar. Presiden MBS Ahmad Farid Sanuri berkata, liputan internet yang luas dan konsisten penting untuk memastikan maklumat dan sebarang dasar, insentif dan inisiatif kerajaan sampai kepada sasaran. Ia termasuklah langkah kerajaan menangani masalah pengangguran menerusi pakej pelan jana semula ekonomi penjana. Ahmad Farid berkata demikian dalam temu ramah eksklusif dengan RTM di Kota Kinabalu mengenai inisiatif Kerajaan Persekutuan membantu 300,000 pencari kerja di negara ini. Keberkesanan, ya, bila kami lakukan tinjauan lah untuk beberapa inisiatif, bila kita hebahkan di satu kumpulan, mereka tidak tahu langsung, tidak tahu menahu langsung. So itu satu cabaranlah untuk pihak kerajaan dan juga agensi-agensi yang terlibat untuk memastikan inisiatif itu sampai ke peringkat ataupun ke kumpulan sasaran. Ahmad Farid berkata kelajuan capaian internet di Sabah amat mendesak memandangkan kebanyakan insentif dan permohonan bagi bantuan dan kemudahan ditawarkan dibuat secara dalam talian. Sabah mempunyai kira-kira 1.3 juta belia dengan lebih 200,000 daripadanya mendaftar dengan MBS. Memiliki kemahiran seni jahitan kreatif dan pembuatan kraft tangan merupakan antara sumber pendapatan pada masa kini bagi golongan yang mencuburi bidang itu. Ini diakui pengurus Pusat Latihan Kraft Tangan Apple Kota Kinabalu, Moirin Dauni, yang menyatakan telah berjaya melahirkan usahawan jahitan kreatif dan kraft tangan menerusi latihan yang diberikan. Jadi bila kami punya peserta kan sudah ada kemahiran, mereka boleh janakan pendapatan. Mereka jual, mereka jual mereka punya produk lah melalui live kah. Kebanyakan kami punya peserta ialah dari suri rumah tangga, orang yang bekerja, orang yang berniaga. Ketika ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu, Moirin berkata kemahiran yang diperoleh peserta membolehkan mereka menghasilkan produk kraft tangan sendiri untuk dipasarkan di seluruh negara. Memang saya tidak pernah menjahit dengan mesin. Saya hanya juga guna jarum tangan. Jadi setelah saya mengikut latihan di sini Pusat Apple Kraft Tangan, saya telah banyak belajar teknik menjahit. Kalau dulu memang susah. Tamat untuk mencana pendapatan. Sebab sekarang saya tidak bekerja dan saya menggunakan jahitan-jahitan ini untuk mencana pendapatan. Dalam 1 bulan kadang-kadang kita akan dapat tempahan dan dari tempahan itu sampai jugalah dalam 2,000. Sehingga kini pusat latihan kraft tangan tersebut mempunyai 1,500 peserta.
Lebih banyak fasiliti e-sukan perlu dibangunkan di Sabah bagi memberi pendedahan kepada peminat sukan berkenaan, khususnya dalam kalangan belia. Ini termasuk memastikan capaian dan akses internet terbaik yang menjadi asas utama kepada pembangunan sukan berkenaan. Pelbagai aspek perlu diambil kira dalam membangunkan e-sukan, terutama di kawasan luar bandar yang mempunyai cabaran capaian internet. Sehubungan itu, pewujudan pusat e-sukan perlu diperbanyakkan. Sabah mampu melahirkan atlet e-sukan berikutan pencapaian memberangsangkan atlet kelahiran Sabah di peringkat nasional dan antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Pung Jinza menyatakan perkara tersebut dalam sidang media di Kota Kinabalu. Tambah beliau, penganjuran lebih banyak pertandingan e-sukan di negeri ini juga penting sebagai persiapan untuk atlet baharu menyertai kejohanan lebih besar. Pembangunan e-sukan juga telah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025. Program Peduli Rakyat Anjuran Masjid Darul Aman Kampung Gum-Gum Sandakan bukan sahaja mampu meringankan beban rakyat, malah menyatu padukan rakyat pelbagai kaum. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Arunarsin Taib berkata program tersebut merupakan contoh terbaik untuk dilaksanakan oleh masjid-masjid serta surau lain. Justru Arunarsin menyatakan masjid dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Gum-Gum agar menganjurkan program berbentuk peduli rakyat sejajar hasrat kerajaan sentiasa mengutamakan kebajikan masyarakat. Rakyat di peringkat akar umbi juga perlu sentiasa menyokong usaha agensi kerajaan dalam menyalurkan bantuan, terutama ketika meraihkan sesuatu perayaan. Beliau yang juga adun Gum-Gum ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan sumbangan daripada Pusat Zakat Sabah di Masjid Darul Aman, Kampung Gum-Gum Batu 16, Sandakan. Seramai 350 golongan asnaf, balu, mualaf serta orang kurang upaya menerima bantuan tersebut. Pertandingan fotografi terbuka dan pertandingan melukis kartun sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2020, anjuran Balai Seni Lukis Sabah menarik penyertaan 122 peserta dan 322 gambar. Pertandingan yang berlangsung pada 2 hingga 16 Jun lalu itu bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai dalam memelihara dan memelihara alam sekitar. 4 kategori dipertandingkan iaitu kategori fotografi terbuka, melukis kartun kertas sekolah rendah, melukis kartun kertas sekolah menengah, College IPTA dan IPTS serta melukis kartun digital sekolah menengah, College IPTA dan IPTS. Tajuk gambar Pulau Mabul oleh Rudi Matahari muncul pemenang kategori fotografi terbuka. Kategori melukis kartun sekolah rendah dimenangi Crystal Vu Xiaojing dari SJK China Yik Nam Inanam. Kategori melukis kertas sekolah menengah dimenangi Laura Nicole Freddy dari SM St. Michael, Pinampang. Dan kategori melukis kartun digital dimenangi Natania Oh Guntobon dari SMK Takis Papar. Hadiah kepada pemenang disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Asafal P. Alian. Sekian berita pagi Sabah. Saudara, budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.